Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah. Semua khilaf mesti dipahami begitu. Maka selesai banyak perkara. Banyak perkara. Dulu saya cakap semayang atas kursi. Maknanya semayang atas kursi ini, orang tu duduk di atas kursi. Dalam surat suara taqwa pun saya ada tulis. Saya tulis tapi tidaklah lengkap menyentuh bagi semua aspek. Sebabnya kalau nak cakap menurut semua aspek itu, dia memerlukan kepada satu tulisan yang lengkap, dan mungkin dia mengambil masa banyak helai, tak kurang daripada 10 helai, 20 helai lah saya rasanya. Tapi di sana pertimbangannya supaya dalam masjid ini teratur kedudukannya. Jadi bagaimana untuk mengaturkan kedudukan supaya lebih sempurna antara satu dengan lain, tidak mengganggu. Orang semayang atas kursi pun tak mengganggu orang yang semayang biasa. Kalau nak tanya dalil, macam tadi jugalah. Tak sah semayang kaki saja, kaki dalam punggung dalam saf. Jangan tanya macam tu, tak ada, tak boleh ada. Punggung duduk dalam saf, kaki holok ke depan, menjuntai ke depan. Jadi ini kalau satu saf ke belakang, 1, 2, 3 ke belakang, saya ingatnya senang menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak, dia tidak boleh menyelesaikan masalah orang jemaah yang duduk di kiri kanan ini. Bila dia letak punggung, tangan kaki dia menjuntai ke depan begitu. Menjuntai ke depan ini. Jadi bebas kaki. Kaki kalau letak punggung pun mestinya juga ada satu peraturan. Pertama sekali, dalilnya Nabi dia semayang waktu dia sakit, tidak semayang atas kursi. Tak semayang atas kursi. Jadi kalau nak dalil semayang di bawah, dia duduk di atas lantai, ada dalilnya. Ada dalil. Semayang atas kursi tak ada. Nabi tidak pernah semayang di atas kursi, sekalipun pada zaman itu kursi sudah dibuat. Dalam TV ni, tak tahu dia bawa daripada mana, semayang salah semayang itu, semayang atas kursi, dia tidak sebut, dia tidak merujuk siapa-siapa, dia tak merujuk, tapi saya dah buat kenyataan. Kaki mesti berada dalam saf, tapi saf itu saf ke belakang. Tapi lain pula keadaannya, kalau saf itu semuanya di hadapan gini, boleh kerusi itu naik ke hadapan, boleh kerusi itu depan, boleh punggung atas kursi, punggung atas kursi, badan atas kursi, boleh saf yang pertama. Tapi tak boleh nak letak orang yang uzur sepanjang saf ini, dia nak saf pertama, tak boleh, sebab dia datang lewat. Saf ini untuk orang yang datang awal dan orang yang tidak uzur. Saf pertama kita bagilah bahagiannya 2 orang ke, misalnya saf pertama, 2 saf kedua, 2 saf ketiga, hinggalah seterusnya. Saya rasa itu lebih adil. Peraturan yang seumpama ini untuk meluruskan susunan barisan saf di dalam salat, itu saja. Tapi kalau ada pihak yang berpendapat dia nak semayang atas kursi juga, nak semayang punggung atas kursi dan bermacam-macam lagi, saya rasanya boleh, tapi buat satu peraturan supaya tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu. Itu saja. Tidak ada satu dalil yang boleh kita baca semayang atas kursi. Tidak ada. Yang adanya semayang duduk. Semayang duduk ni bagaimana keadaannya? Boleh duduk bersila. Bersila boleh duduk. Boleh duduk juga macam duduk dalam tasyahud awal. Boleh juga duduk macam dalam tasyahud akhir. Boleh, terpulanglah. Bagi semayang fardu yang dia uzur. Kalau tak uzur, mesti qiyam. Qiyam untuk rokok, untuk sujud, qiyam, bangun, macam i'tidal tu bangun, kemudian baru rokok.
rokok, kaki di atas lutut. Kaki atas lutut, macam mana pula? Tangan di atas lutut. Kemudiannya, ketika dia tak boleh sujud. Tak boleh sujud dia. Kalau dia boleh sujud, bangun. Kerana daripada bangun ini, tidak. Daripada bangun ini turun ke rokok. Daripada qiyam, turun ke rokok. Kemudian sujud daripada atas kursi. Sujud. Kalau boleh. Kalau dah tak boleh, mestilah punggungnya duduk atas kursi dan tangannya mesti seolah-olahnya tangan ini kalau dia jatuh atas bumi. Bagaimana letak tangan waktu sujud? Allahu Akbar. Buka tangan ini. Buka. Kalau pasal apa buka? Tak boleh duduk di sini. Sujud tak ada tangan atas lutut. Tidak ada. Buka, kemudiannya buka begitu. Tangan ini, tapak tangan ini kalaulah rapat dia ke bawah, dia jatuh atas bumi sebagaimana orang biasa sujud macam tu. Sebarang kelainan maknanya tangan duduk di mana-mana saja waktu sujud, itu bertentangan dengan peraturan yang tidak begitu. Kalau nak tanya kaedahnya macam mana, asal semayang pun di atas kursi. Semayang Nabi di bawah. Nabi sujud dengan isyarat kalau tak boleh nak sujud rapat dahi ke bumi pun. Sujud mestinya 7 anggota. Sujud asalnya 2 lutut, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan dan muka. Hidung termasuk dalam muka. Hidup 1 juzuk daripadanya, dahi saja pun tidak mengapa. Dahi. Hidungnya tak sampai. Pasal hidung dia hidung kepek. Tak sampai ke bumi misalnya. Tidak mengapa. Itu. Jadi perkara ini boleh menyelesaikan. Satu perkara lagi saya nampak kerusi bersepah. Berjalan boleh. Yang berjalan ini maknanya dia boleh berdiri. Daripada berdiri kepada rokok. Tak boleh rokok misalnya, tak payah berdiri. Tu. Nak rokok jangan daripada atas kursi pergi rokok. Sebabnya rokok asalnya daripada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, baru rokok. Bagi orang yang uzur pula seolah-olah dia boleh i'tidal sebab dia boleh qiyam. Qiyam kemudiannya rokok. Baik. Di dalam qiyam ini, takbir kena ada. Takbir. Baca Fatihah di dalam qiyam. Bagi orang yang sempurna, bagi orang yang muwafiq, baca Fatihah. Jadi takbir, baca Fatihah selepas daripada imam baca Fatihah. Sebab Fatihah rukun. Makmum jangan mendahului rukun. Mendahului imam pada rukun. Fatihah rukun. Amin. Misalnya imam. Bacalah bismillah. Kalau nak ikut Imam Abu Hanifah, tak payah baca bismillah. Pun tak ada masalah. Tak payah baca bismillah. Nak baca bismillah, terpukau dengan imam dia baca surah sedap sangat. Tak payah baca. Kalau macam tu. Imam Abu Hanifah kata tak payah baca bismillah. Imam Syafi'i kata kena baca. Tapi kena baca itu, hendaklah imam beri ruang sedikit untuk makmum baca Fatihah. Sebabnya baca Fatihah itu makmum mestinya selepas imam baca. Sebab rukun jangan mendahului imam. Ada hadisnya. Makmum jangan mendahului imam pada menyempurnakan rukun. Rukun semayang itu termasuklah Fatihah, Bismillah. Jadi peluang bagi makmum tak boleh nak baca. Sebabnya imam baca tu terpukau makmumnya. Maka jangan baca. Tak payah baca Bismillah. Tak baca Fatihah lah. Tak baca. Boleh ke? Boleh. Qira'atul imam qira'atul lahu. Bacaan imam adalah bacaan baginya. Fatihatul imami fatihatul lahu. Seolah-olahnya begitu. Tak payah baca. Itu senang. Kita boleh memahami mengapa kedudukan begitu dalam fiqh. Mengapa tidak satukan? Kerana hadis. Kerana ada dalil. Dalil Imam Abu Hanifah kata Fatihah itu sembahyang sempurna. Ada yang menyatakan sembahyang itu batal. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Imam Abu Hanifah kata la, tidak, maknanya tidak sah ke? Imam Syafi'i kata tidak sah, kena baca Fatihah.
Imam Abu Hanifah kata tidak sempurna. Tidak sempurna. Perkataan tidak itu sukar untuk ditentukan sebab Nabi pun dah tak ada. Nak tanya kalau Nabi ada, boleh ya Rasulullah, la bermakna tidak sempurna ke ataupun maknanya tidak sah. Tidak ada siapa yang boleh menentukannya. Jadi harap faham dalam masalah ini supaya kita dapat satukan pemikiran, fikrah di dalam mengamalkan dalam masjid terutama. Tapi kalau nak semayang letak punggung atas tu pun, semuanya orang letak punggung atas kursi, lain cerita. Lain cerita. Nak semayang tapi bagi dia rasanya letak punggung di atas kursi itu adalah lebih baik, kaki menjuntai ke depan. Saya cadangkan lagi pulanya, mesti ada satu bentuk kursi yang sesuai, tidak terlalu besar. Terlalu besar ni kursi yang ada ni. Dan kursi makan itu terlalu selesa. Mesti ada satu kursi lain, kalau tak ada tempat bersandar itu adalah lebih baik. Tempat bersandar ni dia selesa sangat. Kita tidur, batal semayang, batal wuduk kalau kita bersandar. Batal wuduk bersandar. Maknanya bersandar itu lebih daripada qiyam. Lebih daripada qiyam. Jadi dengan itu saya mahu satu pandangan. Satu pandangan, nak semayang atas kursi pun boleh, tapi biarlah serupa semua sekali dan ada boleh dirojok ke mana-mana. Saya sebut tadi, boleh rojok. Pada zaman awal tidak ada kursi dan di Malaysia ini pun pada masa-masa akhir ini banyak kursi dalam masjid disediakan untuk orang yang uzur. Kita fahami masalah itu. Kita fahami. Saya tidak nak khilaf dengan sesiapa. Tidak nak khilaf dengan ada masjid lain boleh semayang atas kursi, pakai duduk atas kursi, punggung atas kursi, punggung duduk dalam saf. Tidak ingin membesarkan perkara itu kerana ini berbahaya sebenarnya. Berbahaya. Masalah semayang kita tak boleh nak satukan. Oh, ini satu kekurangan yang sangat besar. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.